Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zaim bin Syaiful Bahari, nama metrik 049663. Baik, insyaAllah pada hari ini saya akan membentangkan berkenaan dengan tajuk hadis iaitu hadis yang ke 698 dan berkenaan dengan hadis an-niyabah fil hajj. Pembentangan ini adalah pembentangan daripada subjek hadis al-ahkam, kod subjek SYI 41402. Baik. Pendahuluan. Berdasarkan dua hadis pilihan ini akan dihuraikan tentang hukum mengerjakan ibadat haji bagi pihak umat Islam yang lain. Adakah dibolehkan menurut perspektif syarak, ataupun apakah hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh para ulama, akan dibincangkan dalam pembentangan saya pada hari ini. Hadis pertama daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, Al-Fadl Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pernah membonceng oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu datanglah seorang wanita daripada Bani Khas'am. Kemudian Al-Fadl dan wanita itu saling berpandangan antara satu sama lain, dan Nabi Muhammad SAW memalingkan wajah Al-Fadl ke arah yang lain. Lalu wanita itu berkata, wahai Rasulullah SAW, sungguhnya Allah telah mewajibkan ibadah haji kepada hamba-hambanya, sedangkan ayahku telah berusia lanjut, lagi tidak mampu duduk tegak di atas kenderaan. Apakah aku boleh menghajikannya sebagai pengganti kepadanya? Nabi Muhammad SAW menjawab, ya, itu terjadi pada waktu haji wada'. Hadis muttafaqun alaih. Lafaz hadis ini riwayat Al-Bukhari. Takhris hadis. Kebanyakan riwayat daripada jalan Az-Zuhri datang seperti ini, dan dalam beberapa jalan sahih Al-Bukhari dan lain-lainnya. Daripada hadis ini daripada Ibnu Abbas, daripada Al-Fadl Ibnu Abbas, bahawa seorang wanita. Al-Bukhari menjawab, menurut apa yang dilaporkan, apa yang dinyatakan oleh At-Tirmizi, perkara yang paling tepat tentang dalam bahagian ini adalah apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas daripada Al-Fadl Ibnu Abbas daripada Rasulullah SAW. Dan kemungkinan ini adalah daripada Ibnu Abbas, dan dia mendengarkannya daripada Al-Fadl dan daripada Rasulullah SAW. Oleh itu hadis ini diriwayatkan oleh seorang sahabat, dan ia adalah hujah secara ijma'. Dan terjadi beberapa sanad Al-Bukhari dan Musnad bahawa yang bertanyanya adalah seorang lelaki. Sebab urut hadis. Urut hadis ini adalah kerana telah datang seorang wanita daripada Bani Khas'am. Kemudian wanita ini menanyakan kepada Nabi Muhammad SAW tentang ayahnya yang telah lanjut usia dan tidak mampu untuk berdiri, tiada kudrat untuk berdiri. Jadi wanita ini bertanya, adakah dibolehkan wanita itu untuk menghajikan ayahnya, untuk menggantikan ibadah haji untuk ayahnya. Jadi maka telah terjadinya riwayat hadis ini. Makna ijmali. Nabi Muhammad SAW menerima seorang wanita daripada Bani Khas'am yang bertanya kepadanya ketika baginda sedang melakukan haji wada' di Mina. Ketika itu Nabi Muhammad SAW berada di atas unta kenderaannya, Al-Qashwa, sedangkan baginda membonceng Al-Fadl Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Nabi Muhammad SAW bersetuju dengan perkataan yang mengatakan bahawa Allah telah mewajibkan ibadah haji ke atas hamba-hambanya, sedangkan ayahnya telah berusia tua hingga tidak mampu lagi duduk tegak di atas kenderaannya. Hal ini menunjukkan kewajipan melaksanakan ibadah haji. Al-Bukhari menjadikan hadis ini sebagai dalil yang menunjukkan kewajipan melaksanakan ibadah haji dan memasukkannya ke dalam bab haji, kerana ini adalah berupa perkataan, perbuatan dan pengakuan Nabi. Di sini jelaslah bahawa ibadah haji diwajibkan ke atas orang yang tidak berdaya, iaitu orang yang tidak diharapkan lagi sembuh kerana usia yang terlampau tua atau sakit yang berterusan. Caranya ialah dengan menghajikannya sebagai pengganti dirinya. Dan di sini jelaslah bahawa haji tak diwajibkan ke atas wanita dengan syarat al-istita'ah, berkemampuan.
dan dibolehkan apabila dia melakukannya kerana ayahnya telah uzur. Dan dalam masa yang sama, Nabi juga turut menegaskan berkenaan dengan perbuatan memandang antara al-Fadl dengan perempuan yang berada pada masa tersebut. Baginda kemudian memalingkan wajah al-Fadl daripada wanita tersebut ke arah yang lain. At-tahlilul lafzi wa anhu, daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, yang sumbernya sama dengan hadis sebelumnya. Al-Fadl Ibnu Abbas Ibnu Al-Muttalib Al-Hashimi adalah anak bapa saudara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fadl seorang yang segak dan rupawan. Dia meriwayatkan hadis dan riwayat hadisnya telah diambil oleh saudara lelakinya. Begitu pula Abu Hurairah dan Khuraib. Ibnu Sa'ad berkata, Al-Fadl turut serta dalam perang pembukaan kota Mekah dan perang Hunain. Al-Waqidi berkata, Al-Fadl meninggal dunia di Amwas pada tahun 18 Hijrah. Namun pendapat lain mengatakan bahawa dia mati syahid dalam perang Al-Yarmouk. Menurut pendapat lain, dia meninggal dunia di Damaskus dalam keadaan memakai baju besi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya, radifa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dibonceng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khath'am, nama suatu kabilah di Yaman. Faja'ala al-Fadlu yanzuru ilaiha, memperhatikan wanita itu kerana kecantikannya. Wa tanzuru ilaiha, dan wanita itu memandang kepada al-Fadl kerana dia seorang yang rupawan. Faja'ala an-Nabi sallallahu alaihi wasallam yasrifu wajhal Fadl ila syakh al-akhar. Maka Nabi Muhammad SAW memalingkan wajah Al-Fadl agar tidak memandang wanita itu. Namun Nabi Muhammad SAW tidak menyuruh wanita itu untuk memalingkan wajahnya kerana keadaannya sudah cukup hanya dengan memalingkan wajah salah seorang di antara mereka berdua. La yathbutu al-rahilah, tidak mampu untuk duduk tegak di atas kenderaannya. Syaikhun kabir, kedua lafaz ini menunjukkan berkedudukan menjadi hal kepada lafaz abi, sedangkan jumlah la yasbitu ala ar-rahilah menjadi hal yang ketiga kepada lafaz abi. Afa hujju anha, sudahkah membadai apabila saya menghajikannya? Fi hajjatil wida', pada waktu haji wada', iaitu haji yang terakhir yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fiqh hadis. Boleh dibonceng, yang pertama, boleh dibonceng di bahagian belakang kenderaan apabila kenderaan yang dinaiki kuat dan selamat daripada fitnah. Boleh dibonceng oleh para pemimpin dan penghulu kaum. Yang ketiga, menaiki kenderaan untuk melaksanakan ibadah haji adalah lebih afdal. Yang keempat, Rasulullah SAW membonceng seseorang, di mana ini menunjukkan betapa baginda bersikap rendah hati, meskipun perbuatan sebelum ini jarang dilakukan seseorang yang bersifat takabur. Yang kelima, wanita dianjurkan membuka wajahnya ketika sedang berihram. Yang keenam, boleh mendengarkan suara wanita lain apabila diperlukan, misalnya meminta fatwa dan bermuamalah. Yang ketujuh, haram memandang wanita lain dan wajib menundukkan pandangan daripadanya. Yang ke-8, manusia itu lemah dan dapat dikuasai oleh nafsu syahwatnya. Yang ke-9, diwajibkan mencegah perkara yang mungkar dengan tangan kekuasaan bagi orang yang mampu melakukannya. Yang ke-10, wanita boleh menghajikan lelaki. Sekian daripada saya. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang lemah itu datang daripada diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Saya Muhammad Firdaus bin Muhammad Yusuf, nombor metrik 049643. InsyaAllah pada kali ini saya akan membentangkan satu hadis, yakni hadis yang ke-700 daripada kitab I'lamul Anam Syarah Bulughul Maram dalam bab haji insya-Allah. Hadisnya yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa anhu Ayyu ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sami'a rajulan yaqulu labbaika an shubrumata. Qala man shubrumata? Qala أخ لي أو قريب لي. فقال حججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك.
ثم حج عن شبرمة. رواه أبو داود وابن ماجه وصححه ابن خزيمة وابن حبان والراجح عند أحمد وقفه. المعاني الإجمالي أوضح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس الذين لم يفعلوا ذلك قط لا يمكن للحج على نفسه أن يحج عن غيره. إذا كان كذلك يحرم على غيره فلا يصح إحرامه إلا لنفسه، لأن أنية للآخرين في مثل هذه الظروف الممنوعة، بينما يشير المانع إلى بطلان ما فعله. Ini menunjukkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahawa orang ataupun sesiapa yang belum pernah mengerjakan ibadah haji untuk dirinya sendiri, maka ia tidak boleh menghajikan untuk orang lain. Jadi jika dia telah ihram untuk orang lain, maka ihram itu adalah tidak sah, melainkan untuk dirinya sendiri sahaja. Kerana niat untuk orang lain dalam keadaan seperti itu dilarang, dan larangan tersebut menunjukkan perkara yang dibuat itu adalah batal. من كان قادرا على فعل ذلك لنفسه ثم وجب عليه لأن الحج واجبة عليه لا يستطيع أن يفعل ذلك لأي شخص الآخر. Ini pula menjelaskan bahawa hukum haji itu wajib ke atas orang yang berkemampuan. Orang yang berkemampuan di sini adalah orang yang belum pernah melakukan ibadah haji dan mampu, maka ia adalah wajib ke atas dirinya. Tetapi hukum bagi melaksanakan haji ke atas orang lain adalah sunat jika dirinya tersebut telah melaksanakan ibadah haji sebelum itu. Hal ini sama seperti orang yang berhutang. Orang yang berhutang perlu menyelesaikan hutangnya terlebih dahulu sebelum beramal ataupun sebelum melaksanakan sedekah. Ini menunjukkan bahawa haji untuk diri sendiri itu adalah wajib dan sunat jika ia telah melaksanakan ibadah haji. Sunat pula untuk dia melaksanakan haji ke atas orang lain. Al-fiqhul hadith: لا يحل أداء الفريضة الحج على غيره قبل أن يحجها صاحب الشأن الحج على نفسه، لأن الإنسان لا يملك شيئا لم تكون قادرة على إعطائها للآخرين. Fiqhul hadith ini menunjukkan bahawa tidak sah menghajikan orang lain sebelum orang yang berkenaan melakukan ibadah haji ke atas dirinya sendiri, kerana orang yang mempunyai sesuatu itu tidak akan dapat Orang yang tidak mempunyai sesuatu itu tidak akan dapat memberikannya kepada orang lain. Ini terdapatnya beberapa pandangan dari segi mazhab. Yang pertama adalah mazhab Hanbali dan Syafi'i. Al-mazhab Hanbali wal madrasah Syafi'i yaquluna dhalika ayya kana yuharrimu ala ghairihi fayakuna al-ihram li nafsihi laysa li ayyi al-shakhs al-akhir. Pada pandangan mazhab Hanbali dan mazhab Syafi'i mengatakan bahawa barang siapa yang melakukan ihram untuk orang lain, maka ihramnya itu untuk dirinya sendiri sahaja, bukan untuk orang lain. Manakala dari segi mazhab Hanafi dan Maliki pula yaqula annahu shakhs yahal al-hajj ala ghairihi فالشارع مكروه إذا لم يحج هو نفسه يفسرون الترتيب الوارد في هذا الحديث كالختان أو حالة في هذا الحديث تتعلق فقط بالمشكلة الخاص إلى غير عام. Dari segi mazhab Hanafi dan mazhab Maliki pula, ia mengatakan bahawa seseorang yang menghajikan untuk orang lain, maka hukumnya makruh apabila dirinya sendiri belum melaksanakan ibadah haji. Jadi saya akan membentangkan hadis 734 dan hadis 739 dari kitab haji. Hadis 734 berbunyi wa anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyuma sabiyyin hajja thumma balagha al-hintha fa alayhi an yahujja hajjatan ukhra wa ayyuma 'abdin hajja thumma u'tiqa fa alayhi an yahujja hajjatan ukhra. رواه ابن أبي شيبة وبيحكي ورجاله ثقات إلا أنه اختلاف في رفعه والمحفوظ أنه موقوف. Maksud hadis ini ialah dari
Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap anak yang haji kemudian ia baligh, maka wajib dia haji lagi. Dan setiap hamba yang haji kemudian ia dibebaskan ataupun dimerdekakan, ia wajib haji lagi. Riwayat Ibnu Abu Syaibah dan Baihaqi. Para perawinya dapat dipercaya, namun kemarfu'an hadis ini diperselisihkan. Menurut pendapat yang terjaga, hadis ini mauquf. Takhrijul hadis. Al-Imam Abdullah bin Abbas huwa rafiqun majidun wa min masyahiri al-fuqaha al-islamiyyin, wa qad karrasa hayatahu li nashril ma'rifati an-nafi'ati wa muharabati al-bid'i. Ismuhu wa nasabuhu Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Huwa ibnu ammi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa kunyatuhu Abul Abbas, huwa akbaru awladihi. Wulida Ibnu Abbas qabla al-hijrah بثلاث سنوات، أي في السنة العاشرة لرسالة نبينا صلى الله عليه وسلم. اجتهاد ابن عباس في نشر العلم، ورواه 1660 حديثا، 75 منها من البخاري والمسلم. اختار له البخاري 120 حديثا، بينما اختار المسلم 9 أحاديث منها. المعنى الإجمالي: الحديث هو دليل على فعالية الحج للصبي الذي لم يبلغ بعد، ولكن لا يكفي له أداء فريضة الحج. إذا كان قادرا فعليه أداء الحج اللازم، وهذا ما يسبقه. ولكن إذا بلغ في أثناء الحج بغير حلم، على سبيل المثال إذا كان قبل الإحرام، فلا خلاف بينهم، يعني بين العلماء، والحج من الحج من الإسلام. وإن كان بعد دخول الرسامة، فإن كانت وافقة أمام عرفات، فعلى أصح أقوال العلماء حجه من حج الإسلام، لأنه قال الحج هو عرفات. وكذلك إذا وصل ليلة مزدلفة ويمكنه أن يعود إلى عرفات ناضجا ويقيم فيه، فعند الراجح يكون واجبه. وإذا وصل إلى هناك بعد وقت الوقوف ألا يكفي التطوع. التحليل اللفظي: وعنه يعني أي وعن ابن عباس رضي الله عنهما بلغ الحنث، يعني أي أدرك البلوغ، وأصل الحنث الإثم، أي إنه بلغ الحال التي يكتب عليها حنثه وما يفعله من الخطايا. أعتق يعني حرر من الرق. حجة أخرى أي غير التي حج أولا. ثم فقه الحديث: حج الصغير
غير البالغ وحج الرقيق يصح لكن لا يجزئ عن حجة الإسلام فإذا بلغ الصغير أو اعتق العبد وجب عليهما أداء فريضة الحج إذا كان مستطيعين. خلاصة الحديث هذا الحديث يفسر عن شروط الحج للصبي لإعادة الحج في الشريعة الإسلامية أن حج الصبي وحج العبد يصح لكنه لا يكفي لحج الإسلام. Hadis seterusnya ialah hadis 739 yang berbunyi an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma an Nabiy sallallahu alaihi wasallam waqata li ahli al-Madinah Dhul Hulaifah wa ahli Syam al-Juhfah wa li ahli Najd Qarn al-Manazil wa li ahli al-Yaman Yalamlam hunna lahunna waliman ata alaihinna min ghairihinna mimman arada al-hajja wal umrata wa man kana duna dhalika famin haythu ansha'a hatta ahlu makkah min makkah muttafaqun alaih. Makna hadis ini ialah daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menetapkan miqat bagi penduduk Madinah ialah di Zul Hulaifah, manakala bagi penduduk Syam di Al-Juhfah, bagi penduduk Najd di Qarnul Manazil, dan bagi penduduk Yaman di Yalamlam. Miqat-miqat tersebut diperuntukkan bagi mereka dan juga bagi orang yang datang dari arah lain untuk menunaikan ibadah haji ataupun umrah. Bagi seseorang yang berada lebih dekat dengan apa yang telah ditetapkan itu, maka miqatnya dimulai dari tempat dia berangkat hingga penduduk Mekah memulakan ihram di Mekah. Hadis ini muttafaqun alaih. Takhrijul hadith يعني الإمام البخاري من نسل الإمام البخاري محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي البخاري ولقبه أبو عبد الله ويسمى أيضا الجعفي. توفي عام 256 هجرة ويبلغ سنه حوالي 62 عاما. سمع الحديث منه أكثر من 1800 شخص. بلغ عدد الأحاديث النبوية في الأحاديث البخارية أكثر من 600,000 أحاديث. غادر الإمام المسلم وسافر إلى العدد من البلدان والمدن سعيا وراء العلم الشرعي العام وخاصة الحديث الشريف. ذهب إلى العراق ومصر والشام وغيره، وذهب إلى بغداد أكثر من مرة. المعنى الإجمالي bagi hadis ini, بين رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ميقات الحج للناس في سبيل الله لإعادة الحج والعمرة. وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ويسمى الآن بآبار علي أو وادي العقيق. ولأهل المغرب وأهل الشام وأهل مصر وغيرهم من الذين يأتوا
عن طريق الساجل قاصدين مكة حدد لهم الجحفة والجحفة قرية كانت على طريق مكة من مرحلتين فريضة قريبة من رابغ الآن ولأهل نجد يعني قرن المنازل وهو الوادي المستطيل الذي يأتي من الطائف ويمر بالسيل الكبير ولأهل اليمن يلملم ويلملم اسم موضع قيل اسم جبل ويسمى بالسعدية والسعدية يعني بئر. التحليل اللفظي ذو الحليفة وتسمى آبار علي والمسافة بينها وبين المسجد النبوي الشريف 13 كيلومتر. الجحفة هي قرية كانت قريب رابغ أجحفتها السيول ولذلك سميت جحفة والآن هي خربة حلت محلها رابغ وهي تبعد عن مكة المكرمة ب186 كيلومتر. قرن المنازل ويسمى السيل الكبيرة ومسافته من بطن الوادي إلى مكة المكرمة ب78 كيلومتر. يلملم يقع جنوب مكة ويبعد عنها 120 كيلومتر تقريبا. هن لهن أي هذه المواقت لهذا البلد. فقه الحديث لا يجوز تمرير الميقات لمن يريد أن أداء مناسك الحج أو العمرة إلا إذا كان ممنوعا وسمح لمن لا يفعل ذلك بالمرور يريدهم. يصبح الشخص الذي يعبر ميكا بغرض أداء التقوس ثم يقرر أداء إحدى التقص هو الوصية بغض النظر عن المكان الذي يريد الذهاب إليه. عبادة مكة تكون في الحج أي بالنسبة للعمرة فيجب الخروج للحج. خلاصة الحديث هذه الحديث يفسر عن ميقات المجتمع للحج في الشريعة الإسلامية. لا يجوز تجاوز الميقات لمن يريد أداء مناسك حج أو العمرة إلا يريدهم إذا كان ممنوعا ويسمح لمن لا يمر. الله أعلم. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Muhammad Hafizi bin Abdul Aziz. Nombor matrik 051688. Saya akan membentangkan satu hadis di bawah dalam kitab A'lamul Anam Syarah Bulughul Maram. Hadis dalam bab as-shaum, hadis yang ke-632 insyaallah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam لا تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين
illa rajulun kana yasumu sawman falyasumhu. Muttafaqun alaih. Hadis tersebut bermaksud daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, itu beliau berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah kamu mendahului puasa Ramadan dengan puasa sehari, dan jangan pula mendahului dengan puasa 2 hari, kecuali bagi lelaki yang biasa melakukan puasa tertentu pada hari-hari sebelumnya, maka hendaklah dia melakukan puasanya." Muttafaqun alaih. Al-ma'na ijmali annahu fardhu shaum Ramadan fi sunnah tsani min al-hijrah. As-shaum rukun min arkan al-Islam, wajibah fi al-kitab was-sunnah wal-ijma'. Sesungguhnya fardhu shaum Ramadan, pada puasa Ramadan ni disunatkan pada tahun kedua hijrah. Puasa ni adalah satu rukun daripada rukun-rukun Islam yang wajib berdasarkan hadis-hadis dan dalil-dalil dalam Al-Quran, Sunnah dan Ijma'. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, ayyaman ma'dudat. Surah Al-Baqarah 183 hingga 184, yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan ke atas orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa, iaitu dalam beberapa hari tertentu. Surah Al-Baqarah 183-184. Jadi wadalilu mustamid min sunnah ala sabil misal hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu fi Sahih Bukhari wal Muslim, anna al-Islam bunya Islam ala khamsi wa min ghairihi ma ja'a fihi wa shawm Ramadan kullu muslim qad yajtami'u bi wujubi siyam. Iaitu dalil yang bersumberkan daripada sunnah, antara lain ialah hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu daripada Sahih Bukhari dan Muslim, bahawa Islam dibangunkan di atas 5 perkara, dan antara 5 perkara tersebut adalah disebut shaum Ramadan, iaitu berpuasa Ramadan. Jadi seluruh umat Islam telah berijma' akan kewajipan ibadah puasa ini. Nahi Nabi sallallahu alaihi wasallam an as-siyam qabla Ramadan bisabab ihtiyat, لأن الصوم مرتبة برؤية الهلال، ومن سبق الصيام يوم بنية حذر، فإنه يعمل فعلا مخالفا للشريعة الإسلامية، ولكن يجوز الصيام قبل رمضان لمن اعتادوا الصيام فتوافق عاده مع ذلك اليوم. Itu Nabi SAW bersabda, Nabi SAW melarang daripada melakukan puasa sebelum Ramadan, sebagaimana puasa tersebut adalah satu langkah untuk berjaga-jaga, kerana ibadah puasa itu berkaitan dengan ru'yah, iaitu melihat anak bulan. Barang siapa yang melalui dengan berpuasa sehari atau 2 hari dengan niat berhati-hati, maka dia melakukan satu perbuatan yang menentang hukum syariat Islam. Akan tetapi dibolehkan berpuasa sebelum Ramadan bagi orang yang mempunyai kebiasaan berpuasa pada hari-hari sebelumnya. Yakni dia dibenarkan berpuasa sekiranya pada hari-hari sebelumnya dia berpuasa, dia telah melazimi puasa pada hari-hari sebelumnya, dan 1 ataupun 2 hari sebelum puasa Ramadan bertepatan dengan hari yang dia puasa, contohnya Isnin dan Khamis. دل الحديث على أنه يحرم سبق رمضان بصوم يومي وكذا يومين، وحجة دليل لا تقدم وكذا لا يتقدم، وهذه في تأكيد مما يقوي الحديث صيغة النهي دل على تحريم. حكمة في هذا النهي خوف زيادة على صوم فرضي فيدخلوا في حكم الشرع، فيدخلوا في حكم صيام الشرع. Iaitu hadis bahawa hadis tersebut adalah satu pengharaman ke atas berpuasa sehari ataupun 2 hari. Terpun wajah dalil dalam hadis tersebut adalah la tuqaddamu, seperti mana itu la yataqaddamu, wa hadha fi ta'kid, itu ini bertujuan untuk menguatkan
hadis bahawa sirah larangan dalam hadis tersebut adalah berbentuk tahrim, iaitu pengharaman. Dan ada pun hikmah daripada pengharaman tersebut adalah takut bertambah pada puasa fardu, iaitu puasa Ramadan. Jadi hukum dihukumkan puasa sehari atau 2 hari itu adalah hukum puasa syak, iaitu haram. تحليل اللفظ الصيام معنى في اللغة هي ضبط النفس بمطلق بينما وأما في الشرع هو ضبط النفس التي تتكون من نوعين من الشهوة بطن وأعضاء تناسلية منذ فجر الثاني حتى غروب الشمس بالنية. Itu menurut bahasa adalah menahan diri secara mutlak, sedangkan menurut syarah Quran adalah menahan diri yang terdiri daripada kedua jenis syahwat, iaitu puasa perut dan kemaluan sejak terbit fajar hingga tenggelamnya matahari disertai dengannya. La tuqaddamu Ramadan bisawmi yawmin wala yawmayn. دلالة على أنه الصوم يوم أو يومين قبل رمضان، لا تسبق رمضان بصوم يوما أو أكثر لكي لا تختلط عن السنة بعمل الفرض والواجب كما يفعل أهل الكتاب عادة، بإضافة ذلك أن يواجه شهر رمضان بالمثابرة والحبس الناري. Itu janganlah kamu medali puasa Ramadan dengan puasa sehari atau lebih banyak, supaya amalan sunat tidak bercampur dengan amalan fardu, di samping tidak bertambahnya ke dalam Ramadan perkara-perkara yang tidak termasuk pada asalnya, sebagaimana yang dikerjakan oleh ahli kitab. Jadi bulan puasa itu dapat dihadapi dengan penuh kegigihan dan semangat yang berkobar. Ramadan iaitu yakni lafzu Ramadan wa ismu syahrul karim. Ramadan ni adalah satu lafaz ataupun satu kata nama daripada satu bulan yang mulia. Illa rajulu kana yasumu yawman istisna min annahi siyaman i'tadah muslim kal isni wal khamis wal akhir syahr. Itu kecuali bagi orang lelaki yang punya kebiasaan pada berpuasa pada hari-hari sebelumnya, maka dia dibolehkan untuk berpuasa menurut kebiasaannya itu. Contohnya dia melakukan puasa pada hari Isnin dan Khamis hingga atau selainnya pada puasa selainnya. فليصمه مضارع مكرون بالأمر يفيد الأمر، وهو أمر بعض الخطر يفيد الإباحة، فيجوز لمن ذكر أن قبل رمضان يوم أو يومين. Itu satu perkataan mudhari' makrun yang hadir sebelumnya adalah lam amri, bermaksud larangan. Itu larangan iaitu larangan selepas suruhan yang bermaksud dibolehkan. Maka dibolehkan kepada siapa yang punya kebiasaan untuk berpuasa sehari atau sebelumnya. Dan adapun larangan adalah larangan bagi mereka yang tidak mempunyai kebiasaan. Fiqhul hadis yamna'u siyam yawmi aw yawmayni qabla Ramadan bisabil ihtiyat لأن معناه مخالفة أحكام شرعية إسلامية والاختلاف بين السنة والفرض. Iaitu larangan berpuasa sehari atau 2 hari sebelum Ramadan sebagai langkah berjaga-jaga, kerana itu berarti sama dengan menentang ketetapan syariat Islam dan mencampur adukkan antara sunat dengan fardu. Yang kedua adalah tasdi' ala a'da' ibadah al-ibadati wal a'mal as-salihah allati yaqumu biha al-insan 'ada bisyakli mustamir. Itu anjuran untuk melakukan amal ibadah dan amal kewajiban yang biasa dilakukan oleh seseorang secara kesinambungan. Yang ketiga, yajuzu lil insan as-siyam yatbi'u 'adatihi walau wafiq fi 'adatihi yawm atau yawmayn qabla siyam qabla Ramadan. Itu boleh melakukan puasa
puasa yang biasa dilakukan oleh seseorang, meskipun puasa tersebut menurut kebiasaannya bertepatan dengan sehari atau 2 hari puasa Ramadan. Makruh as-siyam sunnah fi yaum atau yaumaini qabla syahr Ramadan, iaitu makruh melakukan puasa sunat dalam sehari atau 2 hari sebelum bulan Ramadan. Jadi khulasah daripada hadis awal ini adalah khulasah al-qaul inna nahi an siyam wa fi yaum aw yaumaini qabla Ramadan yakunu liman lam ya'tadu siyam fi ayyam ukhra. Itu satu larangan. Hadis ini bermaksud adalah untuk larangan bagi siapa yang berpuasa sehari atau 2 hari sebelum bulan Ramadan. Adapun pengharaman ini diubah menjadi dibolehkan kepada sesiapa yang kebiasaannya melakukan berpuasa sunat pada setiap hari Isnin dan Khamis. Jadi hukum bagi orang yang melakukan puasa pada Isnin dan Khamis dan puasa Isnin dan Khamis, kemudian puasa Isnin dan Khamis tersebut bertepatan dengan puasa sehari atau 2 hari sebelum, maka ianya dibolehkan bagi seseorang tersebut. Sekian, itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Salihin bin Zahiri, nama metrik 051689, akan membentangkan satu hadis yang berkaitan bab taharah. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaghtasilu bi fadli Maimunatu radhiyallahu anha, akhrajahu Muslim wa li ashabihi sunani. Igtasala ba'du azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi jafnati faja'a yaghtasilu minha faqalat inni kuntu junuban faqala innal ma'a la yajnubu wa sahhahu Tirmizi wa Ibnu Khuzaimah. Maksudnya daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam sering mandi dari air lebihan bekas Maimunah, disebut oleh Muslim. Riwayat yang dikemukakan oleh ashab as-sunan disebutkan salah seorang isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam mandi dari air yang ada di sebuah bejana. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam datang, kemudian baginda mandi dari air bejana itu. Isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang baru sahaja selesai mandi berkata, "Sesungguhnya aku baru mandi junub." Mendengar itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Sesungguhnya air itu tidak najis." Takhrij hadis. Hadis ini dinilai sahih oleh Tirmizi dan Ibnu Khuzaimah. Makna al-ijmali. Makna keseluruhan hadis. Hadis ini mengandungi makna bahawa seorang lelaki dibolehkan bersuci dari sisa air yang telah digunakan oleh isterinya. Selagi mana seorang lelaki dibolehkan bersuci dari sisa air lebihan isterinya, maka secara kias seorang wanita juga dibolehkan pula bersuci dari air lebihan suaminya. Dalam dua keadaan tersebut, hukum air lebihan itu adalah suci lagi menyucikan, sebab air tersebut tidak najis. Oleh itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada isterinya, "Sesungguhnya air ini tidak najis." Untuk menetapkan dan mengukuhkan hukum kesucian air tersebut, ini antara kemudahan agama Islam dan betapa mudah hukum hakamnya untuk diamalkan. Al-lafzut tahlili, iaitu bifadli Maimunata, yang bermaksud dengan air sisa mandi Maimunah. Maimunah binti Al-Haris Al-Hilaliyah. Nama asal beliau ialah Barrah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengganti namanya menjadi Maimunah.
Beliau adalah makcik kepada Abdullah ibn Abbas yang dikahwini oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tahun ke-7 Hijriah. Sesudah perkahwinannya dengan Maimunah, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berkahwin lagi. Seterusnya, yang kedua, Jafnata, iaitu bejana besar. Bentuk jamaknya ialah jifaan dan jifanat. Lafaz ini berkaitan dengan lafaz yang tidak disebutkan yang berkedudukan sebagai hal, iaitu kata keterangan keadaan kepada fa'il lafaz igtasala. Bentuk lengkapnya ialah dengan memasukkan tangannya ke dalam bejana itu untuk mengambil air. Dengan kata lain, Siti Maimunah mandi dari bejana itu dengan menggunakan tangannya sebagai alat untuk mengambilnya. Yang ketiga, wali ashabihi sunan, iaitu Abu Daud, An-Nasai, At-Tirmizi dan Ibnu Majah. Seterusnya, inni kunta junuban. Sesungguhnya aku baru mandi junub. Junub ialah orang yang diwajibkan mandi besar kerana bersetubuh atau mengeluarkan mani. Konteks kalimatnya di sini menunjukkan bahawa Maimunah baru sahaja selesai mandi dari air bejana itu. Yang keempat, la yajnubu, maksudnya tidak najis. Fiqhul hadis. Yang pertama, lelaki dibolehkan mandi dari sisa air yang telah diguna pakai oleh isterinya. Kemudian dikiaskan kepada perkara tersebut bahawa seorang wanita dibolehkan mandi dari sisa air yang telah diguna pakai oleh suaminya. Yang kedua, sisa air tersebut hukumnya suci lagi menyucikan sebab airnya tidak najis. Yang ketiga, orang yang lebih utama dibolehkan memakai bekas orang yang berada di bawahnya dan adalah satu ketentuan hukum. Yang keempat, wajib mandi kerana junub. Rawi al-hadis, iaitu periwayat hadis. Periwayat hadis ini iaitu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Nama asalnya adalah Abdullah bin Ibnu Abbas al-Hashimi, anak lelaki kepada bapa saudara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan merupakan ulama umat, iaitu ulama umat ini, iaitu yang mana beliau pakar fiqh dan juru tafsir Al-Quran. Beliau telah meriwayatkan 1600 hadis. Khalifah Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu sering mengajaknya bermusyawarah dan memanggilnya untuk memecahkan masalah-masalah yang sukar dicari jalan keluarnya. Khalifah Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu sering mengatakan bahawa dia adalah seorang yang memiliki ilmu yang mendalam. Beliau dilahirkan 3 tahun sebelum hijrah dan meninggal dunia pada tahun 68 Hijriah di Taif dan dikebumikan di kota itu. Sekian daripada saya. Terima kasih.